Even apa jalan sekalipun, bodoh ataupun pandai, kita still boleh berjaya, atau kita still boleh earn money. Bagi aku ni bukan satu kejayaan. Okay gang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama aku Fakul Aziz. Okay, bila kita sembang pasal pendidikan ni dia ada banyak jenis lah. Okay, asas utama pendidikan tu bermula daripada rumah. Okay, daripada parents lah, sejak kita kecil. Okay, so seterusnya sambunglah ke sekolah, dan sambunglah ke institusi besar, ataupun sekolah-sekolah agama macam tu bagai. Dan banyaklah institut persekolahan ni, pembelajaran lah, institut pendidikan ni banyak lah kat Malaysia ni kan. Okay, seiring dengan zaman yang tengah maju kan, so sistem pendidikan ni pun di-upgrade, makin hari di-upgrade sampailah masuk ke channel television. Okay, so orang boleh masuk kata, bila hang duduk rumah sekalipun, hang still masuk waktu cuti ke apa, still ada TV pendidikan untuk kita tengok kan, untuk kita belajar kan, untuk anak-anak kita tengok kan. Dia tak terhenti dekat situ. Bila zaman makin upgrade dan teknologi makin upgrade, sistem pendidikan pun turut naik, sama-sama upgrade juga. Okay, contoh dia, sekarang ni kalau kita buka media sosial, tak kisahlah Facebook, YouTube, Instagram ke apa semua, akan ada page-page rasmi daripada Kementerian Pendidikan, ataupun daripada mana-mana sekolah ke, ataupun ada page-page yang asing tapi yang menerapkan pendidikan, yang menyajikan pendidikan lah, orang kata. So kita boleh study dari situ. Apa yang aku nak cakap tentang pendidikan ni, benda ni tak ada relate sangat dengan sekolah. Okay, cuma aku nak cakap tentang konsep pendidikan. Kenapa aku rasa tertarik untuk cakap tentang isu macam ni adalah disebabkan back to the 3 years, 4 years before, sebelum ni, masa teknologi tu tengah up kan, seiring dengan teknologi tu tengah up, kita tengok budak-budak sekarang pun dah upgrade. Budak-budak sekarang ni yang tengah upgrade. Kalau kita back pada tahun-tahun yang sebelum ni, kita tengok ada lagi still budak-budak yang macam bila tanya apa cita-cita hampa kan, bila habis sekolah, habis study, mana buat apa semua, mereka akan cakap ada yang nak jadi bomba, polis lah, apa semua, angkasawan apa semua. Okay, still ada lagi budak-budak yang akan jawab macam tu back pada 7-8 tahun yang lepas lah. Okay, tapi bila teknologi dah evolve lah, dah makin maju kan, so budak-budak pun dia dah lain. Bila kita tanya nak jadi apa, nak jadi YouTuber, nak jadi content creator, nak jadi gamers, macam tu lah lebih kurang. Situ bab budak-budak. Okay, situ bab budak-budak. Aku tak mau cakap lagi tentang isu macam tu. Okay, yang tu biar kita educate lain masa. Ataupun sekarang ni pun dah ada orang yang cuba membuka mata budak-budak kan, sebab mereka pun tak faham apa yang jadi kat reality sebenarnya, sebab mereka still budak-budak dan kita still ada masa untuk educate mereka. The thing is, the real problem adalah part yang aku nak cakap sekarang ni lah, yang mana seiring dengan kemajuan teknologi yang ada dekat negara kita sekarang ni, yang mana sekarang ni it's so easy lah, senang kata, making money. Okay, dia tak struggle macam back pada 10-15 tahun yang lepas. Dia tak terlalu struggle macam dulu. Macam dulu kita pegang istilah hang work hard, gain more. Hang kerja lebih, hang akan dapat lebih lah, lebih kurang macam tu. Tapi zaman sekarang ni orang lebih memilih kepada bekerja yang fleksibel, dan juga nak bekerja dalam keadaan yang freelance macam tu lah, yang bebas, ada masa banyak dengan family, ada me time dengan kawan-kawan semua bagai. Dia nak kerja tapi still nak ada masa yang fleksibel macam tu. Okay, sebab apa? Sebab teknologi tu makin berkembang, dan orang sekarang ni tak perlu bekerja dengan lebih keras macam dulu. Sekarang ni orang banyak bekerja dengan teknologi, macam tu lebih kurang dia. So itu salah satu perkembangan yang baik lah. Maksudnya kita still ada masa dengan family, masa dengan kawan, me time dan semua bagai. Dalam masa yang sama kita ada income sebabkan kita bekerja. Tapi apa yang aku nak tekankan dalam video ni adalah tentang bila mana teknologi ni dah berkembang, orang makin merasakan yang it's too easy to make money kan. Even aku buat benda bodoh sekalipun, benda yang tak sedap orang tengok, aku still dapat, aku still earn money, walaupun sikit, walaupun tak banyak kan, cukup untuk aku sara diri pun. Kita still boleh earn money even kita buat benda yang bodoh. Tak kaya, tapi aku still boleh survive, aku still boleh sara diri lebih daripada yang cukup, semua bagai kan. Kalau zaman dulu hang tak payah buat benda bodoh, hang act stupid, hang berlaku macam bodoh, hang buat-buat macam hang bangang, hang buat-buat macam hang tu tak ada confident depan orang, tak boleh buat duit, tau. Dia jadi macam hang nak pergi bekerja sekalipun, kat mana-mana tempat nak apply sekalipun, kalau hang act macam bodoh, hang tak ada keyakinan diri, orang payah nak ambil kerja. Tapi zaman sekarang hang tak payah tunggu majikan bersorang untuk ambil siapa bekerja, tau. Hang just create satu email, buat satu page, lepas tu
create konten bodoh kan, kerja-kerja asal seni, buat benda-benda bangang pun semua, buat benda yang menyakitkan hati orang pun semua bagai. And then Facebook, YouTube akan bayar hang. So maksud senang kata, hang buat benda bodoh tapi hang still earn money. So tak ada orang yang belakang. Okay, tak ada orang yang belakang. So the thing is, aku nak cakap bila mana sekarang ni pun kalau kita tengok content creator dah tak banyak sangat-sangat yang bercakap tentang isu macam ni. Ada stern, aku tak kata semua, aku cakap mostly, kebanyakannya lah. Dan ada juga segelintir yang bercakap macam ni. Aku tak mau mention channel tu kan, tapi channel tu popular jugalah, channel-channel yang menegur influencer ni. Ya, tapi Alhamdulillah, Alhamdulillah ada juga orang yang bercakap tentang benda-benda macam ni. Apa yang menarik perhatian aku adalah ada segelintir usahawan orang Melayu kita. Aku bukan nak jadi seorang yang racist ataupun nak membela mana-mana pihak ke apa semua bagai. Tapi the thing is, aku nak cakap, aku tak jumpa lagi bangsa lain selain daripada bangsa kita. Kalau ada, maklumkanlah kat aku kan. Tapi setakat pemandangan aku bukan boleh nampak satu dunia. Tapi setakat apa yang aku nampak, sekadar penglihatan aku tak nampak lagi usahawan muda ataupun usahawan-usahawan yang berjaya di kalangan selain daripada bangsa Melayu kan. Contoh yang macam ada dekat Malaysia ni, macam India dengan China lah, kita ambil contoh macam tu. Tak ada lagi yang ambil satu influencer yang bangang ataupun influencer yang stupid kan, untuk marketkan dia punya produk. Tapi bila kita tengok bangsa kita sendiri, aku bukan nak mengutuk bangsa aku sendiri, tapi aku kena cakap benda macam ni supaya bangsa aku tak ulang kesilapan yang sama dan memalukan bangsa aku sendiri dekat mata orang lain. Sebab tu aku cakap, okay, kalau kita tengok sekarang ni, business owner, usahawan dan juga jutawan lah kita katakan, dia tak menghalang. Tapi di sebalik tak menghalang, bila orang persoal, dia cakap dia tak menggalak. Tapi dalam masa yang sama dia tak menghalang. Okay, faham benda ni ya. Still ada lagi usahawan kita yang baru up ataupun baru nak up, mereka hire stupid influencer ni. Aku makna terang, mungkin bahasa aku kasar, aku tak tahu YouTube ban ke apa kan. Ambil influencer yang sampah dan content creator yang sampah ni untuk marketkan produk mereka. As long aku dapat view cukup lah, aku tak kisah konten pun. Okay, the thing is, kepada usahawan-usahawan kat luar sana, benarnya kan, hampa boleh guna kejayaan hampa tu kan, dan perniagaan hampa yang berjaya tu untuk influence orang kat luar sana, terutama anak muda dan juga orang yang baru nak start berniaga ataupun kanak-kanak yang terinspirasi dengan hampa. Hampa boleh influence mereka, hampa boleh inspire mereka dengan kejayaan hampa kalau hampa buat benda tu cara elok. Dan hampa boleh cerita kat mereka kalau nak, hampa kena usaha. Dan banyak positivity yang hampa boleh spread dekat anak-anak muda luar sana dan juga kepada orang yang baru nak start berniaga. Tapi bila hampa hire influencer bodoh semata-mata untuk marketkan produk hampa just dapat customer. Dan tolong please, jangan jadikan diri tu terlalu selfish, mementingkan keuntungan semata-mata. Dalam masa yang sama, hampa terlupa yang hampa langsung tak educate masyarakat. Sekarang ni benda yang penting adalah bila hampa dah ada satu bisnes dan hampa rasa hampa nak market ke produk hampa nak brand hampa dikenali, secara automatik orang akan kenal founder sekali. So bila orang kenal founder sekali, bila hampa buat taktik-taktik bodoh macam ni, nanti orang yang baru nak akan ramai akan tiru hampa. Dan orang akan nampak, even apa jalan sekalipun, bodoh ataupun pandai, kita still boleh berjaya atau kita still boleh earn money. Bagi aku ni bukan satu kejayaan bila kita menggunakan satu benda yang bodoh untuk menaikkan kan. Bagi akulah, pendapat aku sendirilah tu. So kalau untuk earn money dengan cara macam tu, bagi aku benda yang sangat tak rasional lah. Bagi aku tak rasional. Jangan pentingkan poket sendiri, jangan terlalu pentingkan poket sendiri, jangan pentingkan keuntungan sendiri semata-mata. Dalam masa yang sama, hampa dah educate negative vibe kepada masyarakat sekeliling dengan cara hampa hire content creator yang bangang. Aku geram nak hampa hire content creator yang sampah untuk promote kedai hampa. Macam tu. Hampa jangan terlalu memikirkan tentang view. Sebab apa, kalau aku nak tengok usahawan-usahawan yang boleh hire content creator ni, mostly bukanlah usahawan yang cikai-cikai cakang-cakang ni. Sebab apa? Selalu yang cakang-cakang ni dia akan ambil marketer ataupun content creator yang good, yang bagus. Sebab first hampa nak promote, hampa mesti cari orang yang ada potensi ataupun ada orang yang ada nama yang elok, yang bersih pun semua bagai kan, record dia pun semua bagai. Sebab hampa nak orang tengok video hampa dulu. Tapi once bila hampa dah up, hampa cuba nak cut cost dengan ambil influencer bodoh. Macam tu lebih kurang lah. Tolong lah, nasihat aku, sayanglah masyarakat kita. Setiap tahun generasi kita bersilih ganti. Ada yang mati,
Dan setiap hari ada yang mati dan setiap hari ada yang lahir. So generasi kita bersilih ganti hari demi hari. Okay. So bila kita ni rasa apa yang kita buat sekarang ni tak membantu masyarakat, tolong kita ubah benda tu. Kita ubah, jadikan perniagaan kita dan apa sahaja benda yang kita buat dekat dunia ni kan, tak kisahlah nak marketkan produk hang ke, hang nak buat apa sekalipun, tolong jadi seorang influence yang membina, jadi seorang influence yang memberi manfaat kepada orang. Influencer yang memberi manfaat kepada orang kat luar sana. And itu pesanan aku untuk usahawan dan pesanan aku untuk influencer. Stop doing things dengan cara yang hang nak duit, hang pun tahu nak buat konten yang berilmiah, konten yang bagus, kurang dapat sambutan. So hang proceed untuk buat benda yang bodoh. Hang kena ingat, duit hang akan dapat, tapi respect orang akan hilang. So apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Dan kepada yang dah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, share dan komen. Okay, jumpa lagi next video. Assalamualaikum.